Cik tahu tak EPF cik berapa? Dengar. EPF cik berapa ada? Saya tak check. Yang last time yang cik semak lah berapa? Saya tak pernah tanya saya mak. Saya Oh, tak pernah check. Okay, then tabung haji cik ada buat simpanan kan? ada. Tabung haji cik ada berapa cik? Saya dalam 30 lah. 30. ASP? Dia ada dalam 200. 200,000. 200. Hah? 200,000. Okay, so 200 atas lah. okay. So cik, saya tanya ni macam saya cakap tadi, sebelum tu saya tanya ni sebab saya nak tolong cik lah dekat tempat mana yang lompong yang boleh saya bantu untuk selesaikan masalah cik dari segi pengurusan kewangan ni. Sebab cik, apa tu, cik tak tahu kan EPF cik berapa kan? By the way, cik Asro dah berapa lama kerja? Baru je 2011. 2011. Cik Asro Kelantan kau? 2009. 2009. 2009. Cik Asro Kelantan ke? Kau orang mana? Terengganu. Terengganu, ya ke? Okey. Saya asal Kelantan. Oh, gitulah. Dengar-dengar juga macam belah-belah timur kan. Okey, kalau 2009, cik sekarang umur berapa cik Asrul? Sebab saya nak tahu estimate lah berapa. 34. 34. So lebih kurang dalam 6 tahun cik kerja ni. Mungkin dalam berapa? 2009. 2009. 15 tahun. 2009 cik kerja kan? 2019. 2019 ke 2009? 2009. So sekarang ni dah 2022. So dah 13 tahun. Kalau 13 tahun, maknanya mungkin saya tak tahulah, nanti saya boleh check balik. Kalau boleh check sekarang pun lagi bagus sebenarnya. EPF cik tu mungkin ada dalam saya tak tahu, ni ikut pengalaman saya lah yang saya pernah tengok EPF, sebab saya ni pengguna unit trust juga sebenarnya dengan PNB. So mungkin cik punya EPF tu dalam 70 kot. Betul? Kalau saya salah betul kan? Apa kau boleh keluarkan sedap. 70,000 lah, lebih kurang lah. Tak pasti. Satu lebih kot. Cik cuba check dekat ni, apa tu, KWSP. Kalau sikit lagi tahu lagi ya. Kalau aku kita nak banjir, kita nampak dulu. Gitu. Okey, tak apa gini. Okey, saya nak tolong cik kira estimate cik punya simpanan yang cik ada berapa sebenarnya. Ni lah. 250,000 cik punya simpanan. 350 lah. 250,000 ni simpanan lah, cash cair. Betul? Okey. Jadi cik tahu ke kalau kita ada macam pelaburan ke ataupun ada buat pelaburan. Kalau tabung haji dengan ESP tu saya anggap itu sebagai tanah besi saya lah. Susah nak keluarkan. ESB ni cik buat loan ESB ke? Tak, simpanan. Dulu pernah buat. Gitu. Okey, jadi sekarang ni cash cair, maksudnya aset cair yang cik ada sekarang ni adalah 250,000. Okey, jadi 250,000 lah kan, sebab saya tak tahu EPF cik ada berapa. Selain daripada tu, cik mungkin ada juga buat pengumpulan aset, betul tak? Macam beli rumah ke, beli kereta ke, beli ada tanah ke, betul tak? Itu semua liability lah.
Maksudnya aset lain, dia liability lain. Nanti Macam itu semua hutang. tapi kalau jual Rumah waktu hutang tak ada hutang. masa sekarang, kalau rumah rumah cik memang ada hutang lagi. Cuma untuk masa sekarang, nilai rumah tu dia berapa sebenarnya? Dalam rumah saya ada 3 biji. Maknanya kaki itu dalam 500 tu. 500 tu yang kakaknya. 500,000 untuk 3 biji ke 500,000 untuk 1 biji? 1 biji. 1 biji. Jadi cik ada dalam 1.5 juta lah untuk 3 biji ni nilai rumah. Bukan. Okey. Yang tu 150 yang biji kita lah. Yang lain tak lah. Mana saya tak apa jelas. Lebih kurang lah. 500,000 ni untuk 1 biji rumah. 1 biji. Bukan yang paling tinggi yang lain. Yang satu yang lain tak siap pun. So nilai semasa harga rumah ni berapa cik? Berapa? 500,000. Itu orang untuk apa je? Boleh direct to the point ya? Okey, dia macam ni. Saya nak tahu berapa cik punya aset, berapa cik punya hutang. Lepas tu base kepada aset cik ada, hutang cik ada, berapa kalau cik cakap tadi nilai semasa aset cik tu 500,000 untuk rumah. Dengan kereta dan simpanan semua kalau kira sini mungkin 500,000 dalam 750,000 kan. Okay, saya ambil 500,000 ni nilai semasa untuk harga rumah. Kalau kereta cik ada berapa cik? Nilai semasa? Saya tak pasti, tak check. Tak check. Okey, kita ambil figure mana adalah 750,000 ni adalah sebagai cik punya aset yang terkumpul. Okey, jadi of course bila cik ada aset ni dia akan ada hutang juga. Jadi hutang cik ni dia ada berapa nilai dia? Nilai hutang cik ni. Terputus. Cik. Baru keluar. Ini aku balik. Bagi ke depan kalau je. Depan kita. Okey, macam ni. Kompak tu kan nak Itulah fair. Okey, dia macam ni. Sekarang ni Cik Oya kat tadi cik punya nilai semasa untuk aset tu 750,000. Nilai hutang cik tu berapa? Nilai apa? Nilai hutang. Banyak. Hutang je. Kalau rumah macam mana? Okay, estimate lah berapa hutang cik? Rumah dalam 200. 500,000. Ni Dua. 200. Rumah kereta dalam 200. Okey. Ibu ni dah kerja 50 kali 4. 200. Dah 400 lah. Nilai hutang berapa? 400. 400,000. 400,000 ni untuk hutang saja rumah ke? Sekali dengan hutang kereta ada ke? Sekali dengan loan lain Rumah dah ke? kereta saja. Rumah dah kereta saja. 400,000 ni nilai Kereta hutang. ada 50 atau? Kereta ada. Cik, of course kalau ikutkan sebenarnya cik nilai aset cik ni 750,000. Nilai hutang cik ni 400,000. Kalau katakan pelakunya meninggal, okey, apa tu? Of course lah cik akan tinggalkan harta dia. Jadi hutang harta ni cik kena tahu berapa harta yang cik akan tinggal dekat pewaris. Okey. Mau tu yang kita legal orang lain itu. Kita tak ada dah. Betul. Cuma cuma waktu kita hidup ni of course kita boleh dapatlah macam cik boleh menikmati cik punya aset ada tu mungkin cairkan rumah tu kepada aset cair kepada cash. Tapi waktu kita dah meninggal esok jadi mungkin kita akan tinggalkan Orang lain yang fikir.
Yelah, Kita tapi tak ada dah tadi. Ah, Orang kita cuma kita tak tahu cik, waktu kita meninggal tu sebab saya umur ambil berapa. insurans dah untuk rumah tu. Oh, Rumah tu insurans cik tu kita dia cover apa cik? dia cover. Yang biasa ambil tu lah. Macam saya yang MLTT. macam kita tahu. Selama berapa tahun? MRTL lah. MRTT MLTT ke MRTT? Yang MRTT ke MRTL. Yang kalau kita meninggal tu, dia bayar di semasa kita. Sebenarnya ada banyak jenis cik. Sebab dia ada dua. Sama ada. Saya tak faham sangat tu. Dia ada MRTT dan MRTL kan? Betul, kalau yang MLTT tu untuk long term. Kalau yang MRTT tu dia mengikut pada harga semasa rumah. Maksudnya katakan kalau harga rumah tu apa tu jatuh, so dia akan ikut, dia tak akan ikut ya tu. Maksudnya katakan kalau harga rumah tu dia nilai dia tinggi tapi kita ada loan. So kita kena cover benda tu. Kita katakan kalau berlakunya meninggal, kita kena bayar mengikut harga semasa. Macam tu tau. Lepas tu kita kena tahu tempoh pelindungan untuk rumah ni berapa lama. Sebab ada agreement masa perjanjian untuk sign loan rumah tu, dia ada letak untuk cover kematian, lumpuh ataupun kematian lumpuh, dan tempoh dia tu adakah sampai 30 tahun ataupun less daripada 30 tahun. Macam cik loan ni berapa tahun? 30 ke 20? 30 tahun. Biasa kalau 30 tahun mesti dia punya payment bulannya dia tu mahal sikit lah. Kalau 20 tahun lebih rendah sikit. Lepas tu 180. 180. Ni cik ambil MLTT ni. MLTT ke MLTT ke ataupun MRTT? Dia MRTL kan? MRTL, MRTT. MLTA cik. MRTL. Kalau insurans tu dia insurans lah. Kalau apa tu MLTT tu terkaful. Terkaful. Betul. Dia okey. Cik kena tahu sebab apa, in case katakan berlaku kematian dia, duit simpanan cik ni dia tak akan dapat terus kepada pewaris. Macam contohnya EPF. EPF cik kena tahu duit pempasan tu dia akan dapat ikut atas penama. Macam cik dah kahwin kan? Ya, tapi saya tak nama mak masa tu saya berkahwin ni sebelum. So mak tu dia adalah pemegang amanah, dia cuma mendapat bahagia dia sahaja. Isteri akan dapat bahagia dia kalau macam cik dah ada anak. Ada. Dia akan dapat 1/8 daripada bahagian tersebut lah. Tak banyak Tu lah. dia untuk apa je? Itu dia explain cepat sikit lah. Sebab saya nak explain ni, saya kena buat fact finding dulu. Kalau cik nak cepat tu agak susah jugalah kalau macam tu. Ataupun kalau saya set satu masa dengan cik jumpa by offline boleh. Lagi senang lah saya nak ni apa tu. Saya bukan nak suruh paksa cik ambil, tapi saya just nak share je. Sebab saya kesian sakit, sebab saya kerja jauh. Kalau cik datang pun, dia saya kena. Oh ya ke? Itulah kalau saya dulu dekat Perak ni. Saya dekat Perak. Oh gitu. Dekat Perak. Sebab saya nak bagi cik tahu apa benda yang saya nak share ni. Kalau cik nak rushing, macam tak sampai benda yang saya nak cerita. Macam tu. Kalau cik boleh spend masa sikit je, mungkin dah boleh faham apa yang saya nak share ni. Sebab benda ni penting cik, tak ramai yang tahu. In case katakan berlaku kematian, kita punya aset ni dia akan terbeku buat sementara waktu sehinggalah pengurusan untuk apa tu hutang tu selesai, barulah waris ni dapat agihkan dia punya harta yang cik tinggalkan ni. Ini bahagian ni penting. Macam cik cakap tadi, cik dah ambil takaful kan, bagus alhamdulillah. Cuma takaful yang cik ambil tu dia cover apa, kemudian takaful yang cik ambil tu adakah dia memenuhi apa tu pendapatan sekarang. Sebab untuk pengetahuan cik, tak ada kata seorang individu tu dia ada ambil takaful, sepatutnya perlu ada 10 tahun gaji. Sebab apa? Kalau cik ambil less than 10 tahun gaji, cik tak akan dapat keselesaan ataupun waris cik tu dia tak akan tinggal dalam keadaan selesa lah. Macam tu. That's why cik kena tahu dengan lebih lengkap lah tentang ni sebenarnya. Masalah ekonomi sekarang tu untuk komitmen bayar bulan-bulan tu.
saya buat macam tu, saya tak untuk saya komitmen apa-apa. Komitmen yang boleh lah. Kalau kedua produk atau memang saya tak berminat buat hari ni macam mana? Ini bukan pasal produk cik. Ini pasal macam mana saya nak guide cik untuk apa tu Sebenarnya jalan ke depan ya, saya selalu sebenarnya tidak selesa orang tanya benda itu. Jadi saya walaupun malah saya tanya macam tu sebab saya just nak bantu cik lah sebenarnya. Saya tahu fikir yang cik bagi ni pun tak tepat kan, tapi at least saya cuba nak bantu cik. Dia macam tu. Sebab macam cik cakap tadi. Saya tak pasti tu orang ni. Okey, faham. Saya dengar daripada cik cakap ni, saya perancang ke mana? Saya perancang ke mana yang saya nak tu. Tapi bila saya tu, macam yang takafu ni, cik ambil takafu untuk MLTT saja ke ataupun ada ambil hibah plan untuk waris? Untuk waris cik lah. Saya ambil kali tu saya baru kahwin 4 tahun, 3 tahun baru kahwin. Tak ambil? Tak ambil. Tak ambil. Yang tu pilihan lah. Pilihan punya hal tu. Sebab faraid ni cik, dia agak complicated sikit, ambil masa at least. Sebab saya hibah memang saya tak ambil, tapi untuk pembagian apa tu saya dah lantik bagi lah untuk bagi apa tu. Bukan lantik beri lah. Maknanya saya dah lantik. Maknanya kalau saya tak ada ni, yang support ni, yang support ni, yang support ni. Cik, sebenarnya suara cik ni terputus-putus, tak jelas. Sebab saya Terus, cik dengar tak? Terputus. Kena pakai earphone biasa. Betul-betul. Itulah. Tadi tak sebenarnya tak apa dengar. Rasanya tak ada apa pun. Okey, dia macam ni, macam saya tadi. Apa tu, apabila harta cik yang terkumpul ni, sebenarnya dia akan diagihkan sama ada wasiat, hibah atau faraid. Kalau faraid, of course dia akan ada macam charges tersendirilah mengikut jumlah harta yang cik tinggalkan. Kalau hibah ni dia straightforward saja, akan bagi hadiah waktu cik hidup kepada pewaris cik. Tapi kalau untuk aset yang cik tinggalkan ni, dia terbahagi kepada dua, aset cair dengan aset yang terbeku. Maksudnya aset yang belum dicairkan lagi macam rumah kan, dan aset-aset yang macam harta aset tetap lah. Jadi yang macam ni dia akan ambil masa sedikit untuk untuk diuruskan. Selepas selesai hutang, jadi amanah raya ni dia akan bantu untuk selesaikan pengurusan pembahagian harta ni. Jadi sementara tunggu kes tu, of course pewaris cik ni sebenarnya dia perlukan satu tabung segera lah, iaitu takafu ni. Jadi takafu ni cadangan dia sebenarnya sama ada cik ambil 3% paling minimum ataupun 10% daripada pendapatan cik. Sebab apa? Kalau katakan cik meninggal, maaflah saya sebut perkataan meninggal ni. Okey, kalau katakan meninggal, pewaris cik ni dia tak adalah macam dalam keadaan macam tak ready. Maksudnya cik tinggal macam tu je. Maksudnya dia orang dah ada satu backup plan untuk uruskan kehidupan lepas tu. Macam cik ada anak kan? Anak cik umur berapa? Bertahun? Setahun ke 2 tahun. Setahun dengan 2 tahun. Itulah perjalanan anak-anak ni jauh lagi. Masa saya pada anak kecil juga. Yang last tu umur 4 tahun. So kita tahu, of course kita ni sebagai parent nak bagi yang terbaik untuk anak. That's why lah perlunya pengurusan kewangan ni dengan baiklah supaya cita-cita untuk anak-anak ni berjalan dengan baiklah. Dia boleh teruskan pelajaran. So apa kalau in case kata kita meninggal tiba-tiba, kita tak ada, kita nak tinggal kepada pewaris kita yang jaga anak-anak kita tu, dia tak sama seperti kita jaga, betul tak? That's
why perlunya apa tu aset segera ni ataupun tabung secara segera melalui takafu ni cik. Macam tu lah. So far cik faham tak apa yang saya Ah, tu? faham dah. Tapi yang tu Ah. memang saya ada backup plan dah itu. Yang tu 1,000 saya masukkan akaun dia orang. Satu. Kita satu. Akaun satu Maknanya tu bukan akaun satu, maknanya satu seorang lah. satu seorang atas nama pemilik akaun tu sebenarnya siapa? Pemilik akaun anak sendiri. Saya buka ASB. Tabung haji. Tabung haji Tabung haji. Tabung haji 50, ASB 50. Saya sebenarnya kerja TMB memanglah hakiki sebenarnya di sebalik TMB ni saya ada buat bisnes lain. Oh gitu. Saya Setahu jual beli hak saya, tanah. setahu saya kalau anak umur 1 dengan 3 tahun, pemilik utama akaun dia adalah parent sampailah umur anak tu Saya. umur 18. Maknanya Yang tu kat saya sini. letak nama orang rumah. Maknanya kat Orang rumah sini, penjaga. anda kata kalau cik ataupun isteri cik tak ada, akaun tu dia akan freeze sementara waktu. Dia akan freeze. Maksudnya terbeku buat sementara waktu sehingga pengurusan ni clear, maksudnya hutang-hutang clear semua, amanah raya akan take over. Lepas tu barulah dia akan pembahagian harta mengikut faraid itu akan dijalankan lepas tu. Untuk buka filing dia pun sebenarnya ada kos sebenarnya cik. Kalau pergi ke amanah raya sebenarnya kalau cik nak tahu. Macam tu lah. That's why perlunya harta segera melalui takafu ni. Sebab takafu dia tak perlu macam kena tunggu. Tak ada. Lepas berlaku kematian dapat je segala segala dokumen lengkap sahaja then terus masuk ke akaun cik macam tu. Saya datang ni bukan nak menjual kat cik, cuma just nak share supaya saya last part 30 saya kena stop tau. tak apa. Ya. Gitulah cik. So, kalau boleh lah saya willing nak jumpa encik, tak apa kalau jauh pun sebab saya pernah je travel, paling jauh pun dekat Melaka balik hari cik. Itulah tapi buat masa ni benda tu memang bagus yang cik jual apa semua tu, tapi buat masa ni saya tak bersedia lagi lah. Ambil tu mungkin dia dalam masa akan datang kot. Boleh Mungkin tahu buat tak masa sebab ni saya pun tak ada alasan yang kukuh lah untuk bagi kat cik. Isteri kerja ke? Kerja. Isteri kerja. Sebab apa kita tak tahu kan timeline kita meninggal tu bila. Betul lah. Kan? Kena sedia prepare awal lah. Lagipun sekarang kita dalam keadaan Omicron lagi. Kita tahu mati kita bila, tapi saya malah nak berfikirlah benda yang lepas mati bagi orang mungkin cik sebagai penjual tak sesuai lah saya cakap macam tadi. Tapi mungkin bagi saya tak sesuai lagi saya nak fikir benda tu. Untuk pemikiran saya banyak lagi saya nak fikir benda lain. Tapi ajar maut di tangan Tuhan. Mungkin rezekinya Allah letakkan dari mana-mana. Cuma kita berancang je kan. Macamnya baguslah encik explain kat saya benda ni untuk rancang untuk untuk masa depan, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita yang kita tinggalkan lagi. Betul lah tu. Sebenarnya bukan kita ambil takafu ni sebab sebab kita nak meninggal, sebab kita ada pewaris kita pewaris kita yang kita tinggalkan. Lepas tu biasanya yang berlaku sebab dan pengurusan kewangan yang menyebabkan macam muflis ke tiba-tiba tu disebabkan sakit tiba-tiba ataupun disebabkan sebab saya jenis saya tak suka fikir yang negatif tu. Saya suka fikir yang benda positif untuk naikkan mindset kita ni. Saya jenis orang tak suka tengok kemalangan, tak suka dengar orang cakap yang benda negatif. Jadi saya macam tu. Sebab saya pun ada ambil kursus NLP. Jadi saya tu untuk emosi apa semua. Saya ni first time dengar betul lah. Saya tak kisah benda macam ni, tapi saya minta maaf lah sebab lain orang lain cara. Sebab kan kita tugas ejen memang kena bagi tahu lah. Betul lah. Sebab benda besok pun kita tak tahu apa berlaku semua kan. Sebab ajar maut di tangan Tuhan. Saya letak Allah nombor 1 ni saya tak ambil part
Sebab setiap rezeki anak mesti ada rezeki, dah tertulis rezeki kita kena merancang lah. Tapi bagus lah Cik explain benda ni kan. Ini saya tak paksa cik ambil, tapi at least cik fikirkan apa yang saya bagi tahu ni adalah untuk masa depan cik dengan anak-anak lah, anak cik lagi 1 dan 3 kan. Tiba cik tak ada, macam saya cakap tadi lah, rezeki betul ada kat mana-mana untuk anak masing-masing ada. Cuma kita tak tahu kalau tiba-tiba diuji, macam mana kita nak face. Macam kita fikir balik masa sekarang ni, kita fikir tengok mak ayah kita dulu macam mana cari rezeki. Macam itulah kita pun mak ayah kita buat yang terbaik untuk kita. Semua mak ayah buat yang terbaik untuk kita kan. Betul. Jadi untuk kita nak buat yang terbaik untuk anak. Betul. Lagipun apa tu di dalam takaful ni sebenarnya dia ada kita di samping kita dapat perlindungan ni, kita sebenarnya mencarum dalam sedekah. Kita membantu peserta-peserta lain. Sebab konsep dia, kita ambil perlindungan takaful ni, kita bersedekah. Maksudnya katakan kalau peserta lain tu dia ditimpa musibah, kita tolong dia dengan bahagian yang kita sumbangkan setiap bulan tu. Macam itulah sebenarnya. Saya ni kiranya ajak Encik untuk membuat kebaikan untuk keluarga Cik dan orang di sekeliling Cik. Mesti cik banyak buat kebaikan untuk diri Cik, untuk keluarga, untuk mak ayah. Tak adalah, saya tak adalah baik sangat pun. Tapi itulah kita kena tahu lah, maknanya tahu jalan lah. Maknanya cik dah nampak jalan kat mana-mana. Jalan ke arah mana, ke kiri, ke kanan. Boleh atur lah kehidupan. Tak adalah macam tu. Tapi kita cuba buat yang terbaik lah. Kita cuba ajak orang ramai buat kebaikan, betul tak? Salah satunya adalah kerja yang saya buat ni, takaful ni lah. Takaful ni kita menaikkan muamalah Islam, kita membantu riba, macam tu. Betul. Macam tu lah. Betul. Ada lagi Cik? 2 minit ke Cik? Saya nak pergi ke masjid. Boleh Cik, direct to the point dulu. Itulah yang saya nak share Cik. Saya harap Cik consider balik apa yang saya share ni. Saya bukan nak menjual, just untuk educate semua orang lah, masyarakat hari ni yang belum tahu kenapa pentingnya ambil perlindungan takaful. Macam tu. Sebab macam katakan Cik tak ada takaful, kalau diuji sakit, kat mana Cik nak dapatkan tabungan segera ni untuk tanggung keserawatan Cik. Itulah. Okey. Baik. InsyaAllah. Okay Cik, so saya minta maaf kalau ada apa-apa yang tergurau di hati. So setakat ni tak ada apa, Alhamdulillah. Dan saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan. Kerana sudi share takaful dengan saya. Sedikit sebanyak terbuka minda sikit untuk saya tahu apa itu takaful, macam mana itu takaful, macam mana perjalanan takaful. Nanti saya study sikit apa-apa yang tak jelas, saya akan bertanya Cik lah nanti, boleh ke? Boleh. Cik TMB dekat Bansar lah kan? Dan bukan Kuala Lumpur. Saya tak ada office, kerja merata macam tu. Kerja merata. Bukan TMB tetap tu, kontraktor. Okey. Kontraktor TMB. Nanti kalau ada masa bolehlah jumpa Cik. InsyaAllah, tapi saya tak janji. Tak semestinya nak kena cerita pasal takaful. Base kat mana? Base kat mana? Saya dekat Cat Square. Menara AIA, Cat Square, KL. Menara Cat Square. Tapi jarang sangat ke KL tu. Tapi insyaAllah kalau ada masa ruang, kita boleh set time balik. Boleh. InsyaAllah. Okay, boleh. Okay, terima kasih bagi baik. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum.